الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengerusi bersama dengan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, dan tak dilupakan kepada para pelayar yang melayari program kita melalui siaran Facebook Live Masjid At-Taqwa. Yang melayari dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang melayari dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang melayari dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Yang menonton dari selatan, kita doakan keampunan dan keberkatan, insya-Allah. Kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-10. Pertemuan yang ke-10 pada malam ini dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab 77 cabang iman. Yang pertama sekali kita bacakan kitab kita ini di Masjid At-Taqwa TTDI, tepatnya pada hari Sabtu 2 Oktober 2021, dan hari ini bulan Januari 2023, kurang-kurang lebih 14 bulan. Tapi alhamdulillah kita telah berjaya adakan sebanyak 10 pertemuan. Kuliah sebulan sekali, maknanya ada 4 kali lah tu kita miss. Boleh jadi miss kerana cuti hari raya ke, ataupun cuti Ramadan ke, ataupun cuti sekolah dan sebagainya, saya balik kampung bagai-bagai. Tapi ala kulli halnya kita telah berjaya adakan sebanyak 10 pertemuan, termasuk pada malam ini. Syukur pada Allah. Dan pertemuan yang ke-10 pada malam ini, insya-Allah kita akan masuk pada perbincangan cabang iman yang ke-12. Betul kan? Siapa yang ada kitab, kita buka pada muka surat yang ke-15 kitab kita. Cabang iman yang ke-12 iaitu beriman wajib husnuzan, ataupun menaruh harapan, dalam bahasa Melayunya bersangka baik, ataupun husnuzan, menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cabang iman, tanda kesempurnaan iman, iman yang sihat, iman yang baik, orang itu sentiasa husnuzan, bersangka baik, melihat sesuatu takdir Allah dalam bentuk yang positif. Ini perbincangan kita pada malam ini. Ataupun dengan istilah yang lain, kita boleh katakan move on. Dia melihat sesuatu perkara tu, boleh jadi tak mengikut kehendak dia. Dia nak begini, tapi takdir kata begini. Banyak kan berlaku dalam hidup kita kan. Kalau kita imbau balik 2022 kan, tahun 2022, banyak harapan kita, impian kita, keinginan kita, yang kita nak sepatutnya begini, tetapi yang berlakunya lain. Maka tanda orang beriman, dia move on. Dia tutup buku lama, buka buku baru. Ataupun dengan kata lain, dia redha, lalu dia melihat susunan takdir Allah dengan bentuk yang positif ataupun husnuzan. Itulah tanda iman yang sihat. Faham tuan-tuan? Contoh kan, nak bagi mudah faham husnuzan ni macam mana. Yang disediakan oleh pihak masjid air mineral ataupun air minuman pada anda pada malam ni sea master drinking water, contoh kan. Hasrat hati kalau boleh nak teh tarik, contohnya kan. Kalau boleh nak teh tarik, contoh nak bagi mudah faham. Tapi oleh kerana masjid sediakan sea master drinking water, maka kita move on sajalah.
redha sajalah, husnuzon sajalah, sangka baik sajalah. Walaupun hajat hati tadi nak tarik, tapi bila dapat sea master drinking water, kita terima dengan hati yang terbuka. Itulah yang dinamakan husnuzon. Faham tuan-tuan? Ini yang kita nak bincangkan pada malam ni. Jemaah tanya, Ustaz, husnuzon ni ataupun sangka baik ni, apa dia maksud dia? Dalam bahasa Arab, husnuzon dengan maksud tawakku'ul jamil ala kullu amrin qaddarahullahu lak. Melihat semua susunan takdir Allah itu indah pada diri kita. Itu maksud husnuzon. Melihat semua susunan takdir Allah itu baik, itu cantik, itu positif, itu elok untuk diri kita. Itulah yang dinamakan dengan husnuzon. Faham tuan-tuan? Ini anda sebut sebagai muqaddimah. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni, perbincangan tentang cabang iman yang ke-12 ada dibawakan oleh pengarang kitab kita 3 dalil Al-Quran dan ada 3 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu secara ringkas dalil-dalil tersebut dan kita akan lihat huraiannya insya-Allah dalam bab husnuzon ini. Firman Allah Ta'ala yang pertama, muka surat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Surah Al-Isra ayat yang ke-57. Maksudnya, orang yang sentiasa bersangka baik itu, apa sebab? Mereka itu sentiasa mengharapkan rahmat Allah. Itu sebab dia. Orang yang husnuzon, apa sebab mereka ni sentiasa melihat susunan takdir Allah ni indah dia dalam hidup dia? Kerana yang pertamanya, dia mengharapkan bila dia redha, dia move on terhadap sesuatu, maka turun rahmat Allah pada dia. Allah sebut begitu. Yang kedua, wa yakhafuna 'adzabah. Kenapa orang beriman itu sentiasa husnuzon dengan takdir Allah? Yang keduanya, kerana mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman ni kita dituntut untuk husnuzon kerana 2 sebab. Yang pertama, bila kita husnuzon, maka turun rahmat Allah pada kita. Besar ke nilai rahmat Allah ni? Sangat besar. Sebab manusia tidak akan masuk syurga dengan amalnya, tetapi manusia akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Maka orang yang husnuzon, dia mengundang rahmat Allah. Kemudian dia takut kepada azab Allah. Kalau dia suuzon, sangka buruk terhadap takdir Allah, seringkali menyalahkan takdir, seringkali berkata demikian tentang apa ketetapan qada qadar Allah, orang macam ni dia mengundang sebenarnya azab Allah. Kemudian Allah ingatkan, inna azaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah suatu perkara yang ditakuti. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya, ayat yang kita baca tadi dari surah Az-Zumar pada ayat yang ke-53, Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Seseorang ni, apa benda dosa yang dia tak pernah buat, semua dia buat. Apa benda maksiat yang tak pernah dia lakukan, semua dia try.
sehingga dia berputus asa dah pada diri dia. Allah Ta'ala dia kata takkan ampun dah dosa aku. Kalau dia jumpa orang lain pun, orang lain kata kamu ni neraka dah, tak ada peluang dah, tak ada chance dah kamu nak taubat ni. Maka Allah katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awak bagi tahu kepada orang yang dah menyangka dirinya dah tak ada peluang, menyangka Allah Ta'ala takkan ampunkan dosa dia, katakan kepada mereka husnuzan pada Allah, la taqnatu mir rahmatillah, jangan sesekali kamu berputus asa dari rahmat Allah. Boleh jadi kalau dia dengar kata-kata manusia, manusia akan katakan awak no chance dah, tak ada peluang dah, awak ni jahat sangat, awak ni tak ada peluang dah nak taubat, awak ni neraka je, tunggu mati dah. Itu mulut manusia. Tetapi Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya yang pernah melampaui batas, melakukan bagai-bagai salah dan silap waktu dulu, move on, tutup buku lama, buka buku baru. Apa sebab? Husnuzan pada Allah. Allah terima apa-apa dosa, kesalahan yang awak buat, walaupun sebesar mana, walaupun setinggi mana dosa tersebut. Allah ingatkan, la taqnatu min rahmatillah, jangan suuzan pada Allah, husnuzan pada Allah. Sebab apa? La taqnatu min rahmatillah, jangan sesekali berputus asa dari rahmat Allah. Bila disebut tentang husnuzan, maka Allah bicarakan tentang rahmat dia yang maha luas tadi. Kemudian Allah ingatkan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampunkan segala macam jenis dosa yang awak lakukan. Apa sebab? Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Al-Ghafur, maha pengampun, Ar-Rahim, dia maha mengasihi kepada orang yang beriman, yang bertaubat. Tuan-tuan, kalau kita tengok pada ayat ini, Allah gandingkan perkataan Al-Ghafur dengan Ar-Rahim, bukan Al-Ghafur dengan Ar-Rahman. Kita bacakan dalam surah Al-Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa beza antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Sama-sama berasal daripada perkataan Arabnya rahama, rahmat. Tetapi kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu meliputi kepada semua makhluk, ataupun kebaikan yang Allah curahkan itu merangkumi semua makhluk, hatta orang yang tak beriman sekalipun, hatta kepada binatang sekalipun. Itu Ar-Rahman. Tetapi bila Allah sebut Al-Ghafur, digandingkan dengan Ar-Rahim, bukan dengan Ar-Rahman, kerana keampunan hanya layak kepada orang beriman, dan kasih sayang Allah iaitu Ar-Rahim hanya meliputi kepada mereka yang beriman saja. Faham tak? Itu beza antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sebab itu kalau kita tengok, bila digandingkan perkataan Al-Ghafur, digandingkan terus dengan Ar-Rahim, bukan dengan Ar-Rahman. Sebab Al-Ghafur, pengampunan hanya diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tuan-tuan, pada ayat ni kita boleh belajar satu hikmah yang besar. Dalam Islam, kita jangan berputus asa apabila melihat siapa diri kita sebelum daripada ni. Mungkin sejarah kita pernah melakukan bagai-bagai silap, noda dan sebagainya, tetapi peluang untuk kita berubah, transform, hijrah diri kita, dia tidak pernah tertutup pintu taubatnya. Sebab kita pernah dengar ada satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim. Seorang lelaki pada zaman dahulu, kata Nabi SAW, dia melakukan titik noda yang paling dahsyat. Apa yang pernah dia buat? Dia pernah bunuh seramai 99 orang.
Tuan-tuan pernah dengar tak hadis ni? Ini bukan cerita para ulama ni, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 99 orang dia bunuh. Bunuh, bukan pukul. Kalau pukul tu boleh jadi kita pernah buat kan. Masa jadi ayahanda dulu kan, tak boleh jumpa orang, pukul orang tu, pukul orang ni. Dia ni bunuh 99 orang. Bukan seorang, bukan 10, bukan 50, 99 orang. Masa tu boleh jadi PDRM tak ada lagi kot, tak ada tangkap dia ni. Dia bertemulah dengan seorang ustaz. Ustaz, kata dia, ada chance tak saya nak berubah, saya nak hijrah, saya nak bertaubat? Kata ustaz tadi, awak tak ada chance dah. Awak ni memang tunggu mati je, masuk neraka dah. Ustaz tu kata, maka dia bunuh ustaz tersebut, cukup jadi 100 orang. Cukup jadi 100, ambil kau, cakap aku tak ada peluang sangat. Dia jumpa ustaz seorang lagi. Ustaz ni kata, awak ada peluang, ada peluang. Jangan sangka buruk dengan Allah, husnuzan dengan Allah. Allah Maha Pengampun, innahu huwal ghafurur rahim. Tapi dengan syarat, awak tinggalkanlah kampung lama awak ni, pergi hijrah tempat yang baru. Dalam perjalanan ke tempat yang baru tu, takdir Allah, sampai ajal, tak cepat 1 saat, tak lambat 1 saat, meninggal dunia dia dalam perjalanan. Turun malaikat ukur antara dada dia dari kampung yang lama dengan kampung yang baru. Didapati dadanya itu lebih dekat ke tempat yang baru yang dia nak berhijrah. Niatnya untuk berubah itu pun sudah dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau benar-benar berubah. Dia ni baru niat, baru ni, tak sampai ke destinasi asal lagi dia nak berubah. Niat nak berubah dalam perjalanan untuk melakukan perubahan, takdir Allah dia meninggal dunia. Jadi di sini memberi satu harapan, di dalam Islam tidak pernah terlambat untuk kita berubah sebenarnya. Tapi di manakah perubahan itu nak bermula? Maka Allah sebut di dalam surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan awak sendirilah yang perlu ubah diri awak. Jangan tunggu orang tu kena berubah, orang ni patut berubah, orang ni berubah, diri sendiri tak berubah, selama-lamanya perubahan itu takkan berlaku. Maka kita belajar satu benda pada ayat yang kedua kita baca ini, iaitu di dalam Islam perubahan tidak pernah terlambat bagi mana-mana orang sekalipun. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang husnuzan, amal husnuzan ini, husnuzan ini dia terkandung amal apa dia? Amal ni dia ada 3 jenis dalam Islam. Amal ni dia ada 3 jenis. Yang pertama, amal itu disebut sebagai amal badan. Amal badan. Apa dia amal badan? Baru je kita buat tadi kan, solat. Solat tu termasuk kategori amal badan. Baca Al-Quran, amal badan. Menulis catatan ilmu, amal badan. Amal yang kedua dalam Islam dinamakan dengan amal harta. Amal harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah, wasiat, itu kategorinya amal harta. Manakala amal yang ketiga dalam Islam, amal itu dinamakan sebagai amal hati. Amal hati. Niat itu amal hati tu, kan? Amal hati. Orang tak nampak, tapi hati itu buat dalam hati. Apa lagi amal hati? Ikhlas, amal hati. Redha, amal hati. Husnuzan, amal hati. Syukur, amal hati. Qanaah, amal hati. Maka husnuzan, cabang iman yang ke-12 yang kita bicarakan pada malam ni, dia berada pada amal yang mana? Ia termasuk daripada ibadah qalbiyah, ibadah dalam hati. Orang lain tak tahu kita husnuzan ataupun tidak, tetapi kesan daripada husnuzan itu dapat dilihat. Betul tak? Contohkan ikhlas. Bolehkah kita katakan awak ni tak ikhlas ni? Ni baru ikhlas macam ni. Oh, awak ni kena pakai jubah, awak ikhlas ni. Tak boleh. Sebab ikhlas ni amal hati.
tapi ikhlas walaupun dia amal hati, kesannya boleh dilihat. Betul tak? Amal hati tak diketahui, tak nampak, tetapi dia kelihatan oleh kesan dia. Orang yang bersyukur, kita boleh nampak kesan dia. Orang yang zuhud, qanaah, redha, kita boleh nampak kesan dia. Maka husnuzan dia termasuk daripada amal hati. Boleh tak kita nak katakan, oh awak ni bukan jenis su'uzan, bukan jenis husnuzan ni? Tak boleh. Tak boleh kita nak labelkan orang ni husnuzan, orang ni su'uzan, orang ni sangka baik ni dengan Allah ni. Tak boleh. Tapi kesannya kita boleh nampak sekiranya seseorang itu husnuzan ataupun tidak kepada Allah. Itu kesan dia boleh kelihatan. Itu dalil yang kedua, tuan-tuan. Dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, muka surat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat yang ke-116. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah akan mengampunkan dosa yang selain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Tuan-tuan, ayat ini perlu pemurnian. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Apa maksud Allah tidak mengampunkan dosa syirik? Adakah orang yang pernah syirik dan dia bertaubat kepada Allah, dosanya itu tidak diampunkan Allah? Bukan itu maksudnya. Sebab kalau kita tengok dulu sebelum para sahabat memeluk Islam, ramai yang syirik kepada Allah. Betul tak? Mereka menyembah Lata, Uzal, Manal, Hubal, Jibti, Taghut, bagai-bagai berhala. Dah tu mereka masuk pada Islam, adakah dosa mereka tidak diampunkan Allah? Bukan itu maksudnya. Maksud Allah tidak mengampunkan dosa syirik ini dengan makna kalau awak mati dalam keadaan syirik, selama-lamanya tidak ada orang yang boleh mengampunkan dosa tersebut. Hatta Allah tak sudi nak mengampunkan dosa tersebut di hari akhirat. Ada dosa-dosa lain, tuan-tuan, dosa-dosa lain seseorang itu dia ada chance yang kedua, peluang yang kedua. Contoh kan, dosa-dosa yang kita buat sekian dosa, tapi oleh kerana kita melakukan amalan sekian, maka amalan itu akan menghapuskan dosa. Betul tak? Banyak kita dengar kan, contohnya orang yang berpuasa pada hari Arafah kan, Saumu yawmu Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffara sanatal madiyah wa sanatal muqbilah. Siapa-siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka akan diampunkan dosanya pada yang dilakukan tahun sebelum dan tahun akan datang. Maknanya dosa lain itu dia ada peluang untuk dihapuskan dengan amalan-amalan yang lain, ataupun dia ada peluang untuk dibebaskan di padang mahsyar kelak bila dikira bicarakan. Melainkan satu dosa ni kalau dia mati dalam keadaan syirik, tak ada peluang dah untuk dia mendapat pengampunan. Hatta Allah tak sudi nak mengampunkan dosa tersebut. Faham tak, tuan-tuan? Ini kita perlu munikan ayat ni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Jangan pula kita kata, oh kalau kamu syirik selama-lamanya Allah Ta'ala tak mengampunkan kalau kamu bertaubat. Itu bukan. Sebab ramai dalam kalangan para sahabat dulu yang menyembah, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah api dan sebagainya. Abu Hurairah sebelum dia masuk Islam, namanya itu adalah Abdus Syam, hamba kepada matahari. Bila dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubah namanya menjadi Abdul Rahman, tapi lebih dikenali dengan gelaran Abu Hurairah. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar itu bukan namanya, itu gelarannya sebenarnya. Abu maknanya bapa, Bakar
Dalam bahasa Arab baka ni disebut bikrun. Bikrun ni yang perawan, yang dara, yang gadis. Bapa kepada yang gadis merujuk kepada Aisyah. Nama sebenar Abu Bakar sebelum dia masuk Islam namanya Abdul Ka'bah, hamba pada Kaabah. Bila dia masuk Islam dirubah menjadi namanya Abdullah dan lebih dikenali dengan gelaran Abu Bakar. Maknanya ada sahabat dulu yang menyembah berhala sekian berhala, pernah melakukan kesyirikan. Bila dia bertaubat kembali kepada agama fitrah, maka diampunkan dosa-dosanya yang lepas. Yang dimaksudkan dosa syirik tidak diampunkan ini sekiranya dia mati dalam kesyirikan, tidak ada apa-apa amal pun yang boleh menghapuskan dosa syirik, dan Allah tidak sudi mengampunkan dosa tersebut. Faham tuan-tuan? Itu maksud ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian selesai 3 dalil Al-Quran, ada 3 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 16. Kita baca dulu dalil-dalilnya, kemudian kita akan lihat huraian secara ringkas nanti insya-Allah. Hadis daripada Abu Hurairah. Bila kita menyebut nama sahabat, kita katakan radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kalau kita ada kitab di tangan kita tu, kita note sikit. Abu Hurairah, namanya sebelum Islam apa dia tadi? Namanya sebelum dia memeluk Islam Abdus Syams. Abdun maknanya hamba, Asyams maknanya matahari. Sebelum dia masuk Islam. Dia masuk Islam setelah perang Khaybar. Selepas perang Khaybar dia masuk Islam. Maka Rasulullah bagi nama kepadanya dengan gelaran Abdur Rahman, hamba kepada Ar-Rahman. Allah, hamba kepada Allah yang Maha Pemurah. Dan lebih dikenali dengan gelaran Abu Hurairah. Ini perawi hadis yang kita nak baca ni. Kita note sikit di nota kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari sudut meriwayatkan hadis, dia ni champion. Dia champion sebab apa? Dia yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1 dia. Seberapa banyak? 5,374 hadis, kata Imam An-Nawawi dalam muqaddimah biodata para sahabat ketika menghuraikan di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Salihin. 5,374. Dia sahabat yang paling banyak. Apa sebab? Dia ada sebab dia lah. Abu Bakar walaupun sama dengan Nabi ni, orang kanan Nabi Abu Bakar ni. Kalau pangkat sekarang ni, Abu Bakar ketua setiausaha sulit kanan. Itu pangkat Abu Bakar. Turun 1 jawatan dia kalau kerja kerajaan lah. Tapi hadis riwayat Abu Bakar berapa je? 65 je, sikit je. Abu Hurairah banyak lagi. Umar Al-Khattab ni orang kanan Nabi juga. Kalau Abu Bakar tadi ketua setiausaha sulit kanan, kalau Umar ketua setiausaha sulit. Kalau kanan tu Abu Bakar seorang je lah. Dia memang kanan betul lah. Pangkat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau sekarang ni turun 2. Tapi hadis riwayat daripada Umar sikit je kita jumpa, betul tak? 312 je. Siapa lagi? Uthman ni hebat, menantu Nabi, 2 orang anak Nabi boleh ke dia. Tapi hadis riwayat Uthman 72 je. Abu Hurairah 5,374, banyak tuan-tuan. Ali ni sepupu lagi, menantu lagi. Fatimah anak Nabi tu bolehkah Ali? Tapi hadis riwayat Ali 332 je. Tak boleh challenge Abu Hurairah. Abu Hurairah ni legend betul lah. Apa sebab dia? Ada kes dia, ada sebab. Satu hari, ana ceritalah secara ringkas dalam hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi SAW menyampaikan ceramahnya, kuliahnya, pidatonya, mengajarkan ilmu. Ketika tu Rasulullah SAW sebut, "Man yabsut ridaahu hatta aqdiya maqalati la tansa sami'tuhu minni." Rasulullah sebut, mana-mana orang yang membentangkan kain ridak dia ni untuk dijadikan sebagai alas tempat aku duduk,
maka orang tadi itu dia takkan lupa apa-apa yang dia dengar daripada aku. Sahabat lain berebut ambil daripada bahu dia. Yang nombor satu menangnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ambil, dia letak dulu kepada Nabi. Rasulullah duduk di atas kain ridak, alas, dijadikan alas tempat duduk Nabi. Setelah peristiwa itulah kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la ansa sami'tuhu minhu, aku tak pernah lupa lagi apa yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini legend Abu Hurairah. Dia masuk Islam lewat pada tahun yang ke-8 Hijrah, tahun yang ke-8, tahun yang ke-9, tahun yang ke-10, tahun yang ke-11 Rasulullah wafat. 4 tahun je dia dengan Nabi. Kita tak pernah dengar pun kisah Abu Hurairah di Mekah, betul tak? Di Mekah tu fasa ketika berada di Mekah 13 tahun kan, dakwah Rasulullah ni 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah, nama Abu Hurairah sepatah pun kita tak pernah dengar. Di Madinah, awal-awal di fasa di Madinah, sepatah pun kita tak pernah dengar Abu Hurairah. Dia masuk Islam lambat lepas perang Khaybar. 4 tahun je dia sempat dengan Nabi. Tapi dia riwayatkan hadis dari Nabi 5,374. Kalah Abu Bakar, kalah Umar, kalah Uthman, kalah Ali. Apa sebab tuan-tuan? Sebab sahabat ni dia seperti jari, tak sama panjang, tidak sama pendek. Dengan kata lain, setiap para sahabat dia ada kelebihan dan kecenderungan masing-masing. Ada yang hebat dalam bab politik, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ada yang hebat dalam bab suara, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Maktum. Ada yang hebat dalam bab muamalat, Muaz bin Jabal. Ada yang hebat dalam bab bisnes, Abdul Rahman bin Auf. Ada yang hebat dalam bab kita katakan apa lagi, jihad, Khalid bin Al-Walid. Ada yang hebat dalam bab hadis, siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini perlu diluruskan supaya apa? Kita tak nak nanti orang kata dak racetong Abu Bakar duduk dengan Nabi lama, riwayat hadis 65 je. Jadi kita patahkan hujah, kita katakan setiap para sahabat ada kelebihan dan kecenderungan masing-masing. Faham tak tuan-tuan? Sebab itu tak semua sahabat Rasulullah lantik sebagai penulis wahyu, betul tak? Yang golongan tertentu je, Zaid bin Sabit. Sebab Rasulullah tahu, kenal sahabat dia mengikut spesialis masing-masing, kepakaran masing-masing. Abu Hurairah kita selalu akan jumpa dia dalam bab hadis ni sebab dia paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau top 5 lah yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abbas. Ini 5 susunan sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis riwayat Abu Hurairah. Ada 3 hadis. Kita baca dulu semua hadis, kemudian kita lihat huraiannya insya-Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul mu'minu ma 'inda Allahi minal 'uqubah ma tama'a Allahu bi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafiru ma 'inda Allahu minar rahmah ma qanata min jannatihi ahadun." Jika seorang mukmin tahu azab seksa Allah, maka tiada seorang pun yang inginkan syurganya. Dan jika seorang kafir tahu akan rahmat Allah yang luas itu, maka tidak ada seorang yang tak beriman pun akan berputus asa daripada mendapatkan syurganya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dalam bab husnuzan, hadis yang kita nak baca ni riwayat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah dia merupakan sahabat Ansar. Jabir ni kalau kita tengok, dia antara sahabat yang muda jugalah. Saat Rasulullah wafat umur 63 tahun tu, umur Jabir bin Abdullah ketika tu 25 tahun. Dia antara sahabat yang muda, Jabir bin Abdullah. Dan Jabir, kalau kita biasa baca hadis, kita akan selalu juga jumpa dengan nama Jabir ni sebab dia merupakan top 10 dalam bab sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Abdullah. Hadis riwayat daripada Jabir bila dihitung kira sebanyak 1547 hadis. Dia antara terbanyak jugalah. Paling banyak Abu Hurairah 5374.
Yang kedua Abdullah bin Umar 2630, Anas bin Malik 2286, Aisyah 2210, Jabir perawi hadis yang kita jumpa ni 1547 hadis. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Jabir? Hadis ni juga sahih tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. La yamutunna ahadukum, la maknanya jangan, yamutunna salah seorang daripada kamu ni mati. Jangan awak mati, Rasulullah sebut. Illa, melainkan wa huwa yuhsinu dhanna billah, melainkan awak mati dalam keadaan awak boleh sangka baik dengan Allah. Ini Rasulullah pesan. Tuan-tuan, mati ni kita pilih ke ataupun takdir pada diri kita? Kita tak boleh pilih. Tak boleh pilih, betul tak? Bila meninggal dunia, saat mana, di mana sebagainya, tak boleh. Tapi dalam hadis ni Rasulullah larang tu seolah-olah kita ni boleh pilih mati ni bila. La yamutunna ahadukum, awak pastikan awak jangan mati, kata Nabi. Illa, melainkan awak boleh pastikan wa huwa yuhsinu dhanna billah, awak mati dalam keadaan husnuzan ataupun sangka baik dengan Allah. Mati bukan pilihan kita. Kita tak tahu bila. Oleh kerana kita tak tahu bila kita meninggal, dan Rasulullah larang pula mati dalam keadaan buruk sangka pada Allah. Dengan kata lain, maksud hadis ni, setiap saat, setiap degupan jantung, setiap minit, setiap aliran darah, mestilah kita melihat susunan takdir Allah itu indah. Setiap saat kita kena husnuzan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tuan-tuan? Itu maksud hadis tersebut. Maknanya setiap saat tu mesti bersangka baik dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita ingat-ingat baliklah, banyak tahun lepas ataupun tahun-tahun sebelum ni, waktu yang sebelum ni, ada benda yang kita nak, kita tak dapat, betul tak? Dan ada benda yang kita tak nak, itu yang kita dapat. Kita sangkakan, oh inilah yang terbaik, yang dapatnya benda lain. Oh, kita katakan yang ni kita tak nak, tapi yang tak nak itulah dapat. Maka sifat orang yang husnuzan pada Allah setiap saat ini, mereka beriman dengan satu ayat, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita rasakan itu baik pada pandangan kita, sebenarnya ia tidak baik mengikut pengetahuan Allah. Boleh jadi apa yang kita katakan, oh ni tak baik, tetapi mengikut ilmu Allah, itulah yang terbaik pada kita. Banyak kalau kita tengok kan, benda yang berlaku dalam hidup kita ni, kita hanya bersyukur, kita hanya tahu hikmahnya setelah beberapa detik masa yang berlalu, betul tak? Selepas boleh jadi 6 bulan, selepas tahun, selepas 5 tahun, selepas 10 tahun, selepas kita umur 50, 60, 70, baru kita ingat balik, oh ada hikmah rupanya aku tak dapat benda ni dulu. Oh, ada baiknya aku dapat benda ni dulu, sedangkan aku tak nak demikian. Sebab ilmu kita tak tahu. Ilmu Allah mengatasi segala-galanya. Sebab itu diajarkan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsin dhanna billah. Jangan awak mati, melainkan awak boleh pastikan awak mati dalam keadaan husnuzan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita tengok kan, Allah gantikan keadaan ni satu hari dengan hari yang lain berbeza-beza. Dalam Al-Quran Allah sebut, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari dipergantikan antara satu manusia dengan manusia yang lain.
Ada kadang-kadang kita lihat orang ni dulu disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sampai satu masa roda berpusing, dia berada di bawah. Betul tak? Ada ketika dulu kita lihat orang ni dihina, dikeji dan sebagainya, roda berpusing, Allah Ta'ala meletakkan dia berada di atas. Maka kita diajarkan husnuzan terhadap segala takdir yang berlaku. Husnuzan, la yamutunna ahadukum, jangan awak mati, melainkan awak boleh pastikan mati dalam keadaan sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kedua. Last sekali pada malam ni tak boleh panjang sebab bola Malaysia lawan Thailand malam ni. Kalau panjang, dia jeling pada ustaz tu nak balik mata tu. Asyik duk tengok jam bila ustaz nak berhenti ni. Kalau katalah lebih je sikit je, lepas kuliah nanti dia sound kita, ustaz lama kuliah malam ni. Tak tahu ke Malaysia lawan Thailand ni. Kalau boleh imam ni dia minta baca pendek tu, inna a'taina kerak dua kalau boleh. Inna a'taina tu pendek dah. Kalau boleh kerak dua, lorak nak balik tengok bola, insya-Allah. Insya kita berhentilah, insya-Allah. Last sekali tuan-tuan, hadis riwayat Abu Hurairah. Ni kita jumpa Abu Hurairah lagi. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim. Yaqulullahu ta'ala, bila disebut awal hadisnya yaqulullah, maknanya hadis ini hadis qudsi. Hadis ni dua, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Kalau hadis Nabi, maknanya dari Nabi, lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan, ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Maksudnya Allah berfirman, aku sentiasa berada di sisi sangkaan hamba-hambaku terhadapku. Aku berada bersamanya apabila dia mengingatiku. Maksudnya di sini, kalau hambaku bersangka baik padaku, maka yang dia dapat itu yang baik-baik sajalah. Kalau dia bersangka yang tak elok pada aku, pandang serong pada takdir aku, maka yang berlaku dalam hidupnya yang buruk-buruk sajalah. Sebab apa? Aku berada bersama dengan sangkaan hamba-Ku terhadapku. Kalau dia bersangka baik, yang baik dia akan dapat. Kalau dia pandang dari sudut tak elok, yang tak elok itulah yang akan dapat dalam hidup dia. Wallahu a'lam tuan-tuan. Selesai kita cabang iman yang ke-12. Bulan depan kita akan baca insya-Allah cabang iman yang ke-13, beriman wajib bertawakal kepada Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.